Macro chamber hanyalah merupakan alat atau peralatan yang diperlukan untuk membolehkan pengusaha pisang mengaplikasikan kaedah pembiakan bahan tanaman pisang secara pembiakan makro. Kelebihan utama kaedah ini ialah petani atau pengusaha kecil mampu menghasilkan benih tanaman pisang yang setanding kualiti dari tisu kultur secara sendiri tetapi dengan menggunakan kos yang murah dan peralatan asas sahaja. Tiada perbezaan yang signifikasi antara benih dari tisu kultur ataupun pembiakan mikro ini dari segi hasil pengeluaran buah. Tetapi kaedah ini membantu petani dalam mendapatkan benih yang berkualiti, murah, senang secara penghasilan sendiri di ladang. Assalamualaikum, saya Muhammad Yusof bin Arifin. Saya mengusahakan ladang pisang di Pokok Sena. Makro chamber pisang ni, dia untuk buat benih pisang yang kualiti, yang kita ambil daripada pokok pisang, yang suluk pedang saja yang kita betul-betul yang terbaik lah kita kira, baru boleh kita nak buat benih. Kaedah konvensional ialah menggunakan benih sulur yang sesuai yang dikorek di ladang pisang dan ditanam di tapak yang baharu. Bagaimanapun, terdapat risiko dari segi pembawaan serangga atau penyakit dari tapak lama ladang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Fattah bin Roslan, selaku Pegawai Pertanian Daerah Pokok Sena. Dan sekarang kita berada di Kampung Genting, Mukim Gajah Mati, melihat projek Macro Chamber. Macro Chamber merupakan salah satu binaan yang kita gunakan untuk menghasilkan benih pisang setanding dengan tisu kaca. Kaedah yang kita gunakan adalah melalui kaedah pembiakan secara makro. Kita mengambil umbisi daripada pokok pisang tersebut dan kita akan memproses untuk menjadi anak pokok. Prosedur yang pertama adalah kita perlu memilih sulur pisang yang terbaik. Yang mana kalau sulur ini kita boleh dapati ada dua lah. Yang pertamanya adalah sulur pedang dan kedua adalah sulur air. Kalau kita lihat antara kedua-dua sulur ini, sulur yang paling terbaik yang boleh kita rekomenkan adalah sulur pedang. Kaedah moden yang banyak diguna pakai sekarang ialah benih dari tisu kultur yang dibiak secara mikro di dalam makmal dan kemudiannya baru dipindah tanam ke ladang. Walaupun risiko penyakit dan perosak telah dikurangkan, tetapi kos untuk mendapatkan benih ini mahal dari benih sulur. Anggaran harga pasaran benih sulur ialah RM1 per sulur berbanding dengan RM2.50 sehingga RM3 per polybag untuk tisu kultur. Kaedah pembiakan makro yang diperkenalkan ini hampir sama dengan benih dari tisu kultur, cumanya kos penghasilannya murah, tidak memerlukan makmal dan sesiapa sahaja boleh melakukannya tanpa pengetahuan ilmu makmal. Macro chamber ini adalah sebenarnya ruang atau tempat untuk mencambah biak benih pisang tersebut apabila mengaplikasikan teknik pembiakan makro ini. Kadar teduh sebanyak 50% perlu dikekalkan dan perlu dipastikan paras kelembapan dan suhu tinggi juga. Bahan untuk membuat bergantung kepada kreativiti sendiri dan juga kos yang ada. Bantuan insentif dari Jabatan Pertanian Negeri Kedah di bawah program kluster tanaman pisang. Insentif yang diterima adalah dari segi input pertanian seperti baja, benih pisang, paip pengairan dan pam serta kerja-kerja penyediaan tanah. Kepada pengusaha kecil tanaman pisang yang masih lagi menjadikan benih sulur sebagai sumber utama, teknologi ini boleh dicuba bagi menghasilkan benih secara sendiri yang berkualiti dengan kos yang murah. Bagi yang sudah pakar kelak, bolehlah mencuba dengan menjadi pembekal kepada rakan-rakan pengusaha yang lain. Bagi Encik Muhammad Yusof bin Arifin, beliau menggunakan teknologi ini setelah disyorkan oleh Pejabat Pertanian Daerah Pokok Sena bermula pada tahun 2019 di kebun pisangnya yang terletak di projek kluster tanaman pisang Kampung Genting Mukim Gajah Mati di Pokok Sena, Kedah. Antara faktor yang menyebabkan kita memilih sulur pedang berbanding sulur air disebabkan kadar pertumbuhan dan kadar pembesaran anak pokok yang lebih cepat berbanding sulur air. Untuk kawan-kawan yang ada di luar tu untuk tanaman pisang, gunalah kaedah ni. Lebih berkesan, lebih jimat, lebih murah. Tidak kira di mana seseorang itu tinggal, sama ada di kawasan perumahan, apartmen maupun kondominium mewah,
Sekiranya terdapat ruang yang kosong, haruslah manfaatkannya dengan aktiviti menanam sayuran dan peternakan ikan kerana dengan kenaikan kos yang semakin tinggi, aktiviti ini akan membantu meringankan perbelanjaan seharian kita. Bagi Profesor Madya Dr. Muhammad Farizal binti Rajmi, kesibukan di pejabat tidak menghalang beliau dari bercucuk tanam dan menternak ikan di kawasan rumahnya di Taman Teja 2, Changlun, Kedah. Sebagai seorang pensyarah dalam bidang pengajian pengurusan teknologi dan logistik di Universiti Utara Malaysia, pengetahuan dalam bidang teknologi diaplikasikan dengan mereka bentuk sendiri sistem aquaponik dan hidroponik yang beliau gunakan. Idea untuk menggunakan teknologi moden ini didapati setelah beliau melihat di YouTube serta membuat rujukan dengan rakannya yang bekerja di Afnan Aquaponik pada tahun 2017. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Madya Muhammad Farizal bin Rajmi, bertugas di Fakulti Pengurusan Teknologi Universiti Utara Malaysia. Dan di rumah saya ni sebenarnya saya menggunakan teknologi aquaponik. Sebenarnya aquaponik ni adalah kombinasi dua teknologi, iaitu teknologi aquaculture, membela ikan contohnya, dan juga hidroponik, membela sayur-sayuran lah. Dengan bermodalkan sebanyak 1,700 sahaja, beliau telah berjaya menternak ikan-ikan seperti tilapia merah, patin dan juga baung, serta sayuran seperti bayam Brazil, kacang panjang dan terung, semuanya melalui sistem aquaponik dan juga hidroponik. Antara kelebihan dan kebaikan sekiranya kita mempunyai tanaman di halaman rumah kita ialah kita dapat menghasilkan makanan kita sendiri, makanan yang berkhasiat kerana sayuran yang ditanam adalah sayuran organik yang tanpa baja dan racun kimia dan ikan sungai yang segar yang tidak mempunyai rasa lumpur dan tidak hanyir. Konsep asas aquaponik ini bermula daripada air yang ada dalam fiber tank ini dialirkan ke dalam satu kolam yang lain dinamakan sump tank. Sump tank ni adalah tempat kita kumpulkan semua air kumbahan daripada ikan tadi. Kita kumpulkan dalam satu tangki yang bersesuaian. Kemudian daripada tangki itu, kita pump balik air ke dalam grow bag yang kita ada atas ni lah. Yang mana dalam grow bag itu kita akan tempatkan satu medium yang kita panggil sebagai leka. Leka ini akan menapis air-air kumbahan daripada ikan tadi, dan air-air kumbahan tadi, sisa-sisa kumbahan tadi akan menjadi baja kepada pokok-pokok yang ada di atas agrobag tu, dan air yang bersih akan dialirkan semula ke dalam kolam. Jangka hayat pokok-pokok yang kita tanam dalam grow bag ni sebenarnya taklah berapa lama, dalam 3 hingga 4 bulan. Selepas 3-4 bulan tu pokok-pokok tu dah terlalu matang dan dah lebih sesuai kalau kita tanam semula agar kita dapatkan production yang lebih baik lah. Sekiranya anda mempunyai kawasan yang terhad untuk bercucuk tanam dan juga membela ikan, anda sepatutnya mencuba sistem ini kerana ianya sangat sesuai untuk kawasan taman dan juga boleh diaplikasikan di kawasan rumah pangsa puri. Yang pastinya, hasil sayuran yang terhasil adalah berorganik dan ikannya adalah segar dan bebas dari sebarang benda asing di dalam perutnya. Puan Robiah Adawiyah binti Ibrahim adalah seorang pengusaha dan pengasas Arabi Sugar Flour Cafe yang bertempat di Mutiara Damansara, Petaling Jaya, Selangor. Mula beroperasi di sekitar tahun 2018, Puan Robiah mencetus idea untuk memulakan perniagaan yang berasaskan pertanian ini setelah melihat potensi perniagaan yang ada pada durian krip ini. Bermula dengan seorang pekerja, kini dengan perniagaan yang semakin maju, beliau sudah mampu untuk menggaji seramai 9 orang tenaga pekerja untuk membantu beliau dalam menguruskan perniagaan ini. Walaupun belum mendapat mana-mana bantuan dari agensi kerajaan, namun atas kegigihan Puan Robiah, syarikat beliau telah mencatat keuntungan yang membanggakan untuk tempoh 2 tahun ini. Perniagaan yang bermula secara kecil-kecilan pada awal penubuhannya kini telah menembusi pasaran luar negara seperti Thailand, Singapura dan juga negara Brunei. Kelainan ketara produk keluaran Rabi Sugar Flour Cafe ini ialah dessert atau pencuci mulut ini disiram dengan cream cheese dan boleh dimakan seperti mana kita memakan aiskrim.
Proses membuat kulit krip ini menggunakan 5 jenis tepung yang akan dimasak di atas kuali leper. Penggunaan krim putar di bahagian atas kulit krip beserta isi durian D24 akan dibalut seperti bantal dan akan dimasukkan ke dalam peti beku bagi menjamin kesedapan dan keenakan apabila kita memakannya. Tidak hairanlah dengan memfokuskan kepada perniagaan ini sahaja, Rabi Sugar Flour Cafe telah berjaya meraih pendapatan yang mencecah jutaan ringgit setahun.